Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua. Nampaknya kita bertemu lagi dalam siri pameran bertema yang ke-9 dengan tajuk kita pada hari ini bersempena dengan sambutan Maulid Rasul, iaitu biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh kita selusuri biografi baginda untuk meningkatkan lagi kecintaan kepada Nabi kita yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Pertama sekali, ayuh kita berkenalan dengan biodata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh baginda ialah Muhammad bin Abdullah. Baginda telah dilahirkan pada hari Isnin bersamaan 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masihi, yang juga dikenali sebagai Tahun Gajah, sempena peristiwa tentera bergajah Abrahah yang menyerang kota Mekah. Nama bapa baginda pula ialah Abdullah bin Abdul Muttalib, manakala ibu baginda pula bernama Aminah binti Wahab. Sekarang mari kita lihat bersama-sama apakah yang berlaku ketika kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah dilahirkan sebagai anak yatim kerana ayah baginda telah meninggal dunia sebelum kelahiran baginda lagi. Menurut riwayat, Aminah iaitu ibunda Rasulullah melahirkan baginda dalam keadaan yang dipermudah oleh Allah. Ketika itu, tentera bergajah yang sedang menyerang Mekah terhenti dan dihancurkan oleh sekumpulan burung ababil. Sekarang mari kita beralih pula kepada peristiwa penting yang berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kecil. Rasulullah telah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah selepas baginda dilahirkan. Keluarga Halimatus Sa'diyah merasakan keberkatan selepas kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keluarga mereka, seperti tanaman menjadi semakin subur, binatang ternak membesar dengan sihat dan mengeluarkan susu yang banyak. Dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah dibelah ketika sedang bermain bersama-sama saudara susuan baginda. Selanjutnya, ayuh kita teruskan dengan peristiwa yang menunjukkan bagaimana Rasulullah digelar sebagai Al-Amin. Sebelum dilantik menjadi seorang Rasul lagi, baginda telah menunjukkan kepribadian yang mulia. Sikap jujur baginda menyebabkan Rasulullah sangat dipercayai oleh seluruh penduduk Mekah. Baginda juga terkenal sebagai seorang yang menepati janji sehingga mendapat kepercayaan Khadijah untuk memperdagangkan barangan dagangannya ke negeri Syam. Sekarang mari kita lihat pula bersama-sama bagaimanakah bermulanya dakwah Islam. Selepas menerima wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seterusnya diarahkan oleh Allah untuk menyampaikan Islam. Dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah untuk 3 tahun pertama telah dijalankan secara rahsia, yang disampaikan hanya kepada ahli keluarga dan sahabat terdekat baginda sahaja. Setelah 3 tahun berlalu, Allah telah mengarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara umum dan terang-terangan kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya, mari kita sama-sama melihat apakah antara cabaran yang perlu dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah. Apabila bermulanya dakwah secara terbuka, maka bermulalah juga ujian yang semakin berat kepada baginda dan para sahabat. Antaranya termasuklah baginda pernah menghadapi dugaan apabila telah dipulaukan oleh seluruh penduduk Mekah. Baginda juga pernah disiksa serta diancam bunuh oleh pembesar Mekah yang tidak suka dengan dakwah yang disampaikan oleh baginda dan para sahabat ketika itu. Sekarang mari kita lihat pula bersama-sama wahyu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Peristiwa wahyu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diterima semasa baginda berada di Gua Hira. Wahyu pertama tersebut merupakan ayat Al-Quran dalam surah Al-Alaq yang bermula dari ayat pertama hingga ayat kelima. Peristiwa ini berlaku semasa baginda berusia 40 tahun. Peristiwa ini juga menandakan bermulanya pelantikan baginda secara rasmi sebagai Rasul yang terakhir. Selanjutnya, ayuh kita lihat pula peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Selepas 13 tahun menyampaikan dakwah di Mekah, Rasulullah dan para sahabat telah diarahkan untuk berhijrah ke Madinah. Rasulullah telah diterima dengan tangan terbuka oleh penduduk Madinah. Baginda seterusnya diangkat untuk menjadi pemimpin mereka. Sejak peristiwa hijrah ini, bermulanya era negara Islam yang akhirnya berkembang sehingga ke seluruh dunia. Nampaknya kita telah tiba kepada peristiwa yang begitu menyentuh hati dan perasaan seluruh umat Islam, iaitu kewafatan Rasulullah. Baginda telah wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi. Ketika itu Rasulullah telah wafat di rumah Sayyidatina Aisyah. Peristiwa kewafatan baginda telah menyebabkan seluruh umat Islam bersedih kerana kehilangan pemimpin agung yang bukan sahaja menjadi sahabat tetapi juga sebagai seorang murabbi kepada mereka. Sekian dahulu pameran bertema pada kali ini sempena dengan sambutan Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuh kita bersama-sama perbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berjumpa lagi dalam siri pameran bertema yang akan datang. Jumpa lagi. Bye.